Selamat datang ke saluran YouTube Sherry on the Move. Ini ialah video ke-35 ruangan Sherry berbicara. Video kali ini ialah sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada pembaca blog dan pengikut Instagram saya. Maka saya telah menjemput seorang pengembara kerap dan vlogger dari Malaysia sebagai tetamu kedua untuk ruangan buat bicara kali ini. Saya ingin anda semua tahu mengapa saya memilih beliau sebagai tetamu. Untuk kisah sepenuhnya, mari tonton video sehingga ke penghujung. Salam, saya adalah pengikut setia blog Terjemahan Hati dan mengikuti blog ini memang menaikkan semangat saya untuk melancong ke US. InsyaAllah saya akan ke US pada hujung Disember ini. Saya dah ada itinerary, nak tanya pandangan dan komen puan berkenaan itinerary tersebut. Email saya ... Komen ini telah dihantar kepada saya di dalam artikel pemanduan dari Ellensburg ke Everett, Washington, Amerika Syarikat. Artikel disiarkan pada 18 November 2016 tetapi salihan komen pada 23 November 2016. Saya tidak siarkan komen ini kerana ada alamat email salihan. Jadi saya biarkan sehingga ke hari ini. Saya biarkan di dalam awaiting moderation. Selepas daripada komen ini, kami terus berhubung melalui email dan juga media sosial. Salihan ada mengikuti saya di dalam Instagram dan saya juga mengikuti salihan di dalam Instagram dan juga YouTube. Saya belum berjumpa dan bersemuka dengan salihan di luar media sosial, tetapi saya ingin membuat pengenalan diri beliau melalui apa yang saya tahu dan lihat sepanjang saya ikuti Instagram beliau sejak dari tahun 2016. Tetamu saya ialah Salihan. Beliau berasal dari Johor dan bekerja di pejabat kerajaan di Putrajaya. Umur beliau ialah 39 tahun, muda setahun dari saya. Beliau lahir pada 1982. Sekarang beliau sedang menyambung pelajaran ke peringkat PhD. Sebelum pandemik, Salihan akan pergi mengembara ke luar negara sekurang-kurangnya 1 kali setahun. Dan beliau kerap jalan-jalan cari makan di serata Malaysia, sama ada beliau bercuti ataupun semasa di dalam work trip. Okey, Leanne, macam mana? Okey tak pengenalan tadi? Ada yang salah? Kalau salah, tolong betulkan. Dan sila tambah sedikit lagi pengenalan untuk dikongsikan dengan para penonton semua. Terima kasih Sherry atas pengenalan sebentar tadi. Semuanya betul, tak ada yang salah. Mungkin saya nak tambah sedikit seperti mana yang Sherry maklumkan di awal tadi. Sebelum pandemik, sememangnya saya akan cuba untuk mengembara ke luar negara setahun sekali. In fact, sebelum border Malaysia ditutup pada 18 Mac 2020, pada 20 Mac 2020 tu sebenarnya saya dah beli tiket penerbangan untuk kembara ke Cairo dan juga Luxor di Mesir. Namun begitu, apakan daya, saya terpaksa melupakan hasrat tersebut. Namun sejarah travel saya mula mengembara sejak tahun 2009 lagi dan negara pertama yang saya pergi adalah di Indonesia, iaitu saya pergi ke Jakarta, Bogor dan Bandung. Dan sehingga kini saya telah mengembara ke lebih daripada 30 buah negara. Antaranya adalah Korea Selatan, Jepun, India, Arab Saudi, United Kingdom, Perancis, beberapa negara di Europe dan juga tentunya Amerika Syarikat. Jadi saya rasa itu serba sedikit pengenalan tentang diri dan juga kembara saya. Ada dua sebab mengapa saya memilih Salihan sebagai tetamu untuk ruangan ini. Yang pertama, saya kagum dengan sifat rendah diri beliau. Walaupun beliau telah kerap mengembara ke luar negara, tetapi apabila ada perkara yang beliau tidak tahu sebelum pergi ke USA, beliau meminta bantuan saya. Dan di dalam beberapa gambar di Instagram, beliau secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada saya kerana dengan adanya blog saya, beliau akhirnya dapat juga pergi melawat ke tempat-tempat yang diinginkan. Antaranya ialah sebuah restoran halal di Albuquerque, New Mexico dan juga restoran KFC pertama di dunia di Salt Lake City, Utah. Sebenarnya ramai pembaca blog dan juga pengikut Instagram saya yang bertanya macam-macam soalan kepada saya sebelum mereka pergi melancong atau mengembara. Saya bukanlah mengharap mereka mengucapkan terima kasih secara terbuka di laman sosial dan sebagainya. Tetapi apabila ada orang yang buat begitu seperti Salihan, saya cukup rasa
berbesar hati. Saya rasa setiap tempat yang saya pergi, setiap artikel yang saya tulis, apa yang telah saya kongsikan itu, saya rasa sangat berbaloi kerana ada orang hargai. Tetapi bukanlah salihan seorang, ada juga beberapa yang lain yang masih berhubung dengan saya sehingga ke hari ini. Okey, soalan saya kepada Leanne. Bagaimana Leanne terjumpa blog Terjemahan Hati dan apakah info-info lain yang Leanne cari di dalam blog itu sebelum Leanne tinggalkan komen mengenai trip yang bakal Leanne pergi pada Disember 2016? Untuk makluman Sherry, sebenarnya saya telah mula mengembara ke United States pada tahun 2015, iaitu pada hujung tahun Disember 2015. Terima kasih kepada rakan saya dan keluarganya yang menetap di Los Angeles yang banyak membantu dalam trip kali pertama ini. Dan maklumlah, kali pertama, jadi tempat-tempat yang saya lawati itu adalah tempat-tempat wajib kalau pelancong datang ke USA. Antaranya Disneyland, Universal Studios, Grand Canyon, San Francisco, dan kemudian saya terbang pula ke Niagara Falls dan New York. Dan pada tahun 2016, saya dan rakan sekali lagi sepakat untuk travel semula ke US, dan kali ini sepenuhnya road trip. Namun kami tiada itinerary lagi sebabnya kesemua tempat wajib tu telah kami lawati. Jadi kemudian saya telah mencari maklumat-maklumat di Google dan juga di blog-blog yang berkaitan, dan kebanyakannya pelancong Malaysia yang ke USA kebanyakannya melawat ke tempat-tempat yang telah saya lawati, Disneyland dan sebagainya. Dan dari situlah saya berjumpa dengan blog Terjemahan Hati, dan saya kagum dengan tempat-tempat menarik yang Sherry dan suami pergi ketika melakukan road trip di sana. Dan ketika itulah saya nekat untuk memberikan komen dan bertanyakan pandangan Sherry berkaitan tentang itinerary saya yang telah saya buat. Saya rasa info yang saya dapat menerusi blog Terjemahan Hati ini adalah info yang sangat-sangat saya perlukan, kerana tempat-tempat yang dilawati oleh Sherry dan suami adalah sangat-sangat unik. Pada ketika saya nak kembara ke US, saya tak terfikir pun akan ke Roswell melihat aliens. Saya tak terfikir pun nak ke KFC pertama di dunia di Salt Lake City, ataupun melawat state capital di ibu negeri di USA. Namun begitu, setelah saya membaca blog Terjemahan Hati, saya rasa aku boleh sampai ke sini. Tempat-tempat ini sangat menarik untuk saya kunjungi. Terima kasih kepada Sherry kerana kesudian membalas komen dan juga memberikan pandangan serta idea-idea yang menarik untuk menjadikan kembara USA saya ini sangat menarik dan juga bermakna. Namun begitu, sebenarnya apabila saya baca blog tersebut, banyak lagi tempat-tempat menarik yang saya ingin pergi. Antaranya Reno dan Rachel di Nevada, dan juga saya teringin sangat melawat Area 51 di Nevada. Jadi insyaAllah kalau ada kesempatan, saya boleh pergi ke sana lagi. Saya suka bercerita mengenai topik kembara di USA. Saya pasti Leanne pun sama juga. Jadi saya nak tanya satu soalan lagi. Di manakah tempat atau bandar kegemaran Leanne di USA dan mengapa ia menjadi pilihan? Sebenarnya Sherry, susah kalau saya nak pilih bandar yang menjadi kegemaran saya sepanjang kembara saya ke USA, kerana semua bandar unik dan juga mempunyai identiti yang tersendiri. Namun begitu, kalau saya perlu membuat pilihan, saya memilih dua bandar yang saya suka, iaitu yang pertamanya Charleston. Kerana apa Charleston? Kerana bandar ini sangat tenang dan unik, pemandangannya sangat cantik, kerana kawasan ataupun bandar ini terletak di tepi pantai. Itu yang pertama. Yang keduanya, bangunan-bangunan di Charleston ataupun di bandar Charleston ini sangat unik, bangunan-bangunan lama dengan cobblestone streetsnya, dan juga kita boleh lihat banyak kereta kuda yang orang kata kalau zaman dulu-dulu tu masih ada lagi sampai sekarang. Itu uniknya Charleston. Dan yang keduanya, saya juga suka dengan bandar San Francisco. Kerana apa? Of course, kerana
dah lama saya teringin untuk ke Golden Gate Bridge, dan alhamdulillah saya sempat juga driving di atas jambatan itu. Itu yang pertama. Keduanya, saya melihat keunikan bandar San Francisco ini dari segi jalannya yang berbukit-bukit. Dan juga di San Francisco ini terkenal dengan seafoodnya dan juga cable car yang lama di San Francisco. Jadi dua bandar yang saya pilih, Charleston dan juga San Francisco. Saya suka lihat gambar-gambar dan video kembara Leanne, terutamanya kembara USA, kerana banyak tempat yang Leanne pergi di sebelah pantai timur USA belum pernah saya pergi. InsyaAllah satu hari nanti saya akan pergi. Saya akan masukkan semua tempat-tempat itu di dalam list saya. Dan jika ada rezeki Leanne datang kembali ke USA, di manakah tempat atau bandar yang teringin sangat Leanne nak pergi? Walaupun saya tahu salah satunya ialah Leanne teringin sangat nak pergi ke Seattle. Perancangan telah pun dibuat dahulu kan, tetapi terpaksa dibatalkan dan beralih ke pantai timur. Okey, selain Seattle, di mana lagi tempat yang Leanne teringin nak pergi? Kalau nak ikutkan Sherry, saya punya bucket list untuk kembara di USA ni adalah untuk melengkapkan 50 buah negeri di USA, termasuklah Hawaii dan juga Alaska. Namun begitu, setakat ini saya hanya mampu untuk mengembara ke 14 buah negeri saja. Seperti mana yang Sherry maklumkan sebentar tadi, antara bandar yang saya teringin nak lawat adalah Seattle. Kerana sebagai peminat tegar Starbucks, saya teringin sangat nak pergi ke the first Starbucks restaurants yang ada di Seattle. Selain daripada itu, antara bandar yang saya teringin nak pergi, iaitu yang pertamanya Boston, yang terkenal dengan makanan lautnya. Yang kedua, New Orleans, yang famous dengan French Quartersnya. Dan juga Chicago, dengan kemodenan arkitektur bangunannya. Jadi insyaAllah sekiranya saya berkesempatan semula ke USA, ini adalah antara bandar-bandar yang saya ingin lawati. Namun begitu, sebenarnya saya masih tidak puas dengan California, terutamanya untuk melawat ke National Park yang ada di California. Saya teringin sangat untuk pergi ke Yosemite National Park, Death Valley dan juga Lake Tahoe. Jadi semoga saya berkesempatan untuk merealisasikan impian saya melawat ke tempat-tempat tersebut. Okey, soalan seterusnya. Apakah expectation Leanne sebelum pergi ke USA dan apakah perasaan Leanne apabila sudah menjejakkan kaki di sana? Kemudian ceritakan sedikit kenangan pahit dan manis sewaktu mengembara di USA, dan apakah perkara-perkara positif yang tidak ada di Malaysia tetapi ada di USA yang Leanne jadikan sebagai inspirasi dan tauladan sehingga ke hari ini? Sebenarnya Sherry, hasrat untuk kembara ke USA ini dah lama. Namun begitu, saya mempunyai beberapa ekspektasi sebelum saya ke USA. Yang pertamanya, saya risau dengan pandangan serta penerimaan masyarakat USA terhadap Muslim dan juga orang Asia, terutamanya setelah berlakunya peristiwa 9/11. Jadi risau keadaan itu membuatkan saya, niat saya untuk ke USA ini ada sedikit terhalang. Dan keduanya, apabila saya membaca maklumat-maklumat berkaitan tentang perjalanan ke USA, of course ia mengambil ataupun memerlukan bajet yang sangat tinggi dengan harga tiket flight dan sebagainya. Dan yang keduanya, dari segi urusan visa yang agak renyah dan sukar apabila saya baca daripada blog dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, sebelum saya ke USA, saya melihat USA ini sekadar Disneyland, sekadar New York. Itu sahaja tempat yang kalau kata nak ke USA, kalau dah pergi ni dah lengkap lah kembara ke USA. Itu dua ekspektasi saya sebelum saya ke USA. Pandangan saya setelah menjejakkan kaki ke USA ini, pertamanya masyarakat di sana sebenarnya sangat welcome. Mereka selalu greet kita ketika kita masuk ke kedai dan juga mengucapkan thank you. Mereka juga tidak lokek untuk memberikan panduan sekiranya kita bertanyakan sesuatu kepada mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya suka dari segi aspek kebersihan
di USA. Sama ada saya pergi ke bandar ataupun pergi ke kawasan suburbs, toilet, stesen minyak sangat-sangat dijaga. Dan juga tarikan-tarikan pelancong lain, antaranya Taman Negara, museum, dari segi kebersihan, dari segi informasi, sangat-sangat dijaga. Itu yang saya sangat suka ataupun pandangan saya setelah saya mengembara ke USA. Sebenarnya sebelum saya ke USA ini, saya berpandangan USA itu adalah Disneyland sahaja. Namun begitu, setelah saya menjejakkan kaki ke USA, sebenarnya USA ini sangat besar dan banyak tempat yang unik dan menarik untuk kita lawati. Terutamanya, setiap negeri mempunyai identitinya yang tersendiri. Dan juga saya sangat gemar untuk ke taman-taman negara dan taman-taman negeri yang sangat-sangat banyak di USA ini. Dan satu lagi ekspektasi saya sebelum ke USA, saya merasakan bahawa road trip di USA ini akan jadi mudah dan kita boleh cover banyak tempat dalam masa satu hari. Namun begitu, setelah saya menjejakkan kaki, berpengalaman sendiri road trip di USA, sebenarnya road trip ini kita perlu plan betul-betul di USA dan juga perlu ada sedikit flexibility. Kerana apabila kita mengembara di USA ini, kita perlu juga melihat dari segi faktor jarak perjalanan dan juga faktor cuaca. Kerana itulah kita perlu ada sedikit flexibility, kerana kadang-kadang apabila kita mengembara, ada tempat yang sebenarnya tak ada dalam list kita, tapi kita rasakan menarik dan kita perlu stop di situ. Jadi itu adalah antara pandangan saya setelah saya mengembara ke USA ini. Saya rasa antara kenangan yang saya tak boleh lupakan bukanlah kenangan pahit, namun begitu kenangan yang orang kata mungkin menjadi pengajaran kepada saya sekiranya saya travel pada masa akan datang. Iaitu pada ketika itu saya dalam perjalanan dari Salt Lake City ke California dan saya perlu berhenti di Las Vegas untuk menginap ataupun untuk tidur semalaman di sana, kerana perjalanan dari Salt Lake City ke Las Vegas akan mengambil masa selama 7 jam. Namun begitu, setelah sampai ke Las Vegas pada jam 8 malam, apabila saya nak check in di hotel, reception tu mengatakan bahawa booking saya telah dicancelkan kerana ada masalah kad kredit. Jadi buntu saya juga pada ketika itu untuk menginap di mana, kerana hotel yang tinggal 2 ataupun 3 kali ganda harga daripada yang asal, dan kebanyakan hotel di Las Vegas telah habis ditempah kerana esoknya adalah tahun baru. Jadi pening juga memikirkan kat mana nak tidur malam tu. Jadi setelah saya semak dan saya check semua, akhirnya kami jumpa satu hotel, dan perjalanan dari tempat tersebut, dari Las Vegas ke hotel tersebut mengambil masa lagi 200 km, iaitu 2 hingga 3 jam, iaitu di Barstow, California. Jadinya saya terus menempah hotel di situ, dan perjalanan patutnya perjalanan ataupun plannya nak ke Death Valley terpaksa dikanselkan dan saya pergi pula ke Joshua National Park. Jadi itu adalah antara kenangan yang saya tak boleh lupakan. Kerana apa? That's why kalau kata nak road trip di USA ini, kita perlu plan betul-betul dan juga flexibility, maknanya cepat bertindak sekiranya perkara-perkara ini berlaku. Walaupun saya sudah ceritakan sebelum ini, tetapi mungkin ramai lagi yang belum tahu, maka saya ceritakan sekali lagi. Saya mula berkongsi video-video di saluran YouTube pada tahun 2017. Video-video yang dirakamkan ialah video sewaktu saya menaiki kapal terbang, sewaktu saya mengembara berkereta, video-video hotel, lapangan terbang, kembara USA, kembara Kanada. Tetapi semua video itu saya hanya rakamkan berlatar belakangkan muzik sahaja. Saya tidak bercakap kerana saya tahu kelemahan saya. Saya tidak boleh bercakap di hadapan kamera. Bukan kebolehan saya. Saya selalu gagap bercakap di hadapan kamera dan juga saya malu bercakap di hadapan kamera di khalayak ramai. Kalau bergambar lain, bergambar, berposing di khalayak ramai, saya okey. Saya tidak rasa segan, saya tidak rasa malu. Tetapi bercakap, memang saya fail. Tidak lama kemudian, salehan pun ada saluran YouTube. Maka saya pun
subscribe saluran YouTube beliau. Saya masih ingat lagi sewaktu beliau mengembara pada musim sejuk di UK, saya tersangatlah kagum. Saya sangat kagum kerana Salehan boleh buat vlog, bercakap di hadapan kamera, di khalayak ramai, sambil berjalan, sambil pergi ke satu-satu lokasi, tempat-tempat menarik, tempat-tempat pelancong. Apabila saya tonton video beliau, memang saya surrender. Saya tidak boleh buat seperti beliau. Di dalam waktu yang sama, saya ingin challenge diri saya untuk lakukan perkara-perkara yang saya tidak boleh buat sebelum ini, iaitu vlog bercakap di hadapan kamera, di khalayak ramai, di tempat umum. Maka saya buat, saya cuba. Videonya ialah Early Autumn 2018 Crater Lake National Park, Oregon yang disiarkan pada 6 Januari 2019. Kemudian Road Trip USA Astoria to SeaTac, Washington yang disiarkan pada 19 Januari 2019. Ia adalah trip yang sama sewaktu saya pergi ke Crater Lake. Di Crater Lake, walaupun saya hanya cakap beberapa patah perkataan, tetapi saya ulang banyak kali. Saya rasa macam susahnya nak susun ayat. Itulah dia kelemahan saya. Tetapi saya cuba juga. Selepas daripada 2 video yang saya sebutkan tadi, terus saya tidak buat lagi mana-mana vlog yang menggunakan suara saya. Saya hanya menggunakan muzik, latar belakang muzik sahaja. Walau bagaimanapun, niat untuk memperbaiki diri saya itu masih lagi ada. Masih lagi saya tanam. Saya ingin memulakan vlog pengenalan pada awal 2019. Tetapi oleh kerana masalah kesihatan yang tidak dapat dielakkan, maka usaha saya untuk membuat vlog pengenalan diri terpaksa ditangguhkan. Kemudian, atas faktor pandemik, saya dan suami kurang mengembara ke luar negara, maka saya bercita-cita untuk kembali membuat vlog pengenalan diri, dan terhasillah Ruangan Sherry Berbicara dari video yang pertama sehingga ke video yang kali ini, iaitu yang ke-35. Sebab kedua mengapa saya memilih Salehan sebagai tetamu untuk ruangan ini ialah kerana beliau adalah idola dan sumber inspirasi saya untuk saya lebih yakin bercakap di hadapan kamera, untuk saya lebih bersemangat membuat vlog kembara yang lain. Ruangan Sherry Berbicara yang ke-35 sudah hampir sampai ke penghujungnya. Sekali lagi saya berikan peluang kepada Salehan untuk memberikan kata-kata penutup, atau juga mungkin Lian ingin berikan sedikit tips kembara atau apa saja pesanan kepada penonton semua. Terima kasih sekali lagi kepada Sherry di atas kesudian untuk menjemput saya sebagai tetamu yang kedua dalam rancangan Sherry Berbicara untuk episod kali ini. Walaupun kita hanya bersua di media sosial, namun begitu saya rasa sangat appreciate dan juga terharu di atas kesudian Sherry untuk berkongsi maklumat ataupun pandangan serta idea dalam kembara saya ke USA. Saya rasa apabila saya dah jejakkan kaki ke USA ni, kepada mungkin penonton yang belum pernah sampai ke USA, datanglah ke USA kerana perjalanan, terutamanya perjalanan road trip di USA sangat menarik, dan kita perlu plan betul-betul. Namun begitu, seperti saya katakan tadi, kena ada sedikit flexibility kerana road trip di USA ini perlu dilihat juga dari segi faktor perjalanan dan juga faktor cuaca dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih kepada Sherry, dan juga saya ingin mengucapkan good luck, semoga maju jaya untuk Sherry on the Move, dan semoga kalau ada kesempatan saya juga berpeluang untuk melawat bukan sahaja ke Amerika tetapi juga ke Canada, dan insyaAllah ada kesempatan untuk kita berjumpa di lain masa. Sekali lagi terima kasih Sherry dan good luck. Sebenarnya banyak yang saya setuju dengan apa yang Salehan kongsikan sebentar tadi. Dan saya juga mempunyai banyak persamaan dengan Salehan dari segi kembara di USA. Contohnya, saya juga mengimpikan untuk mengembara ke 50 negeri di USA, termasuk Alaska dan Hawaii. Tapi setakat ini kembara saya di USA
baru melengkapi 24 negeri sahaja. Kemudian saya juga teringin untuk pergi ke beberapa taman negara di California seperti yang Salihan sebutkan tadi. Tidak dinafikan, sebelum saya menjejakkan kaki ke USA, saya juga berasa risau akan tanggapan masyarakat di sana terhadap orang Asia dan juga orang Islam. Memang benar kata Salihan, ramai orang yang menganggap apabila sudah pergi ke Universal Studio ataupun ke Disneyland dan New York City itu sudah lengkap kedatangan mereka ke USA. Tapi sebenarnya itu adalah tanggapan yang salah. Ya, bajet untuk ke USA serta proses untuk mendapatkan visa agak sukar dan rumit. Saya juga bersetuju ya, apabila melakukan kembara berkereta atau road trip di USA, kita perlu ada flexibility. Kerana memang benar kata Salihan, kadang-kadang kita singgah di tempat-tempat yang tidak ada di dalam senarai perancangan kita. Itu juga terjadi banyak kali apabila saya melakukan road trip bersama suami. Perancangan kembara juga perlu mengambil faktor cuaca. Pernah beberapa tahun lalu, saya dan suami sepatutnya melakukan kembara di bahagian selatan Amerika Syarikat, tetapi akibat daripada cuaca buruk yang tiba-tiba bertukar, jadi kami terpaksa meneruskan kembara melintasi negeri-negeri di USA melalui utara pula. Ya benar, masyarakat di sana memang peramah. Mereka kerap memberi bantuan sekiranya kita mempunyai sebarang pertanyaan. Mereka juga kerap menegur apabila kita pakai baju dan t-shirt dari tempat lain, negeri lain. Mereka akan tanya mengenai bandar atau tempat tersebut. Saya dan suami juga selalu ditegur oleh mereka. Jujur saya katakan di sini, sepanjang saya menetap di USA, saya tidak pernah mengalami sebarang diskriminasi. Kebersihan juga memberikan faktor mengapa saya dan suami suka mengembara di USA, terutamanya kebersihan di tandas awam, sama ada ianya di bandar besar ataupun bandar kecil dan pendalaman. Semoga dengan apa yang saya dan Salihan kongsikan sebentar tadi dapat memberikan manfaat, pengetahuan serta panduan kepada anda semua. Saya berhenti setakat ini. Kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye.